Hai, halo, apa kabar semua tuan-tuan dan puan dan semua pengikut-pengikut channel ini. Hari ini ada satu berita yang pasti gembira untuk rakyat Malaysia dan juga ini pasti mengejutkan pihak-pihak lawan daripada Ismail Sabri. Ismail Sabri telah membuat satu kenyataan, satu pengumuman yang pasti mengejutkan dan pasti menggemparkan seluruh musuhnya. Bukan musuh berperang tuan-tuan dan puan, saingan Ismail Sabri maksud saya. Jadi hari ini ataupun baru-baru ini Ismail Sabri membuat pengumuman yang gembira untuk rakyat Malaysia. Saya berpikir tuan-tuan dan puan, saya berpikir juga adakah ini salah satu taktik untuk Ismail Sabri meraih undi yang tinggi untuk pilihan raya umum ke-15. Kita tidak tahu, tetapi saya boleh melihat rakyat Malaysia ramai yang bercakap tentang ini. Mungkin dia umum begitu sebab danak dekat PRU 15. Ada yang kata begitu, ataupun mungkin dia cakap, memanglah patut diawalkan apa yang diumumkan itu, sebab itu adalah kewajiban sebagai Perdana Menteri, walaupun beliau sekarang adalah Perdana Menteri sementara. Ini betul-betul gempak, geng. Tuan-tuan dan puan, inilah pengumuman yang paling gembira untuk keluarga Malaysia yang sudah pasti yang menantikan bantuan keluarga Malaysia yang dikabarkan akan dikreditkan pada ujung November. Namun dalam pengumuman ini saya ambil daripada FMT, Free Malaysia Today. Pembayaran bantuan keluarga Malaysia fasa keempat. Ini yang dinantikan. Pembayaran bantuan keluarga Malaysia fasa keempat bernilai 2,1 bilion yang akan manfaatkan sebanyak 5.2 juta penerima bakal dikreditkan ke akaun mereka secara berperingkat selama 3 hari bermula 15 November. Jadi tidak lama lagi ataupun pada 15 November akan ada pengkreditan bantuan keluarga Malaysia fase keempat, dan ini sudah pasti menjadi menjawab persoalan rakyat Malaysia yang bertanya bila pengkreditan BKM fasa keempat. Perdana Menteri berkata, pembayaran itu pada asalnya dijadwalkan dibuat pada Desember. Semua sudah tahu fasa keempat sebenarnya dikreditkan pada bulan Desember, namun dipercepatkan kepada 15 November bagi membantu penerima membuat persediaan menghadapi MTL ataupun Monsun Timur Laut. Rupanya melalui kenyataan Perdana Menteri kita pada hari ini, Perdana Menteri sementara kita Ismail Sabri, beliau membuat kenyataan bahwa bantuan keluarga Malaysia fasa keempat yang sepatutnya dikreditkan pada bulan Desember diawalkan pada November, pada pertengahan November, bagi persediaan untuk menghadapi MTL ataupun Monsun Timur Laut. Tuan-tuan dan puan, bagi BKM fasa keempat, setiap penerima akan menerima sehingga RM900 mengikut kategori kelayakan masing-masing, dan pembayaran ini adalah bayaran akhir baki nilai yang sepatutnya diterima pada tahun ini. Mereka yang menerima bayaran ini terdiri daripada penerima sedia ada bagi kategori isi rumah dan warga emas bujang ataupun tiada pasangan, katanya pada sidang media selepas program Ramah Mesra di Kampung Batu Bor di Beira. Sehubungan itu, Ismail Sabri juga berkata mereka yang layak menerima bantuan tersebut bolehlah menyemak status pembayaran bermula 15 November. Selain itu, boleh juga merujuk di portal rasmi BKM. Ini sudah rakyat Malaysia sudah ramai yang tahu, yaitu laman web rasmi bkm.hasil.gov.my. Anda boleh semak di situ mulai 15 November. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan semua, BKM adalah inisiatif bantuan tunai langsung yang telah diumumkan dalam bajet 2022 bagi membantu mereka yang memerlukan untuk bangun semula pasca pandemik COVID-19 dan meringankan beban kos sara hidup rakyat Malaysia. Ini adalah bayaran terakhir fasa keempat ataupun bayaran terakhir fasa 2022 bantuan keluarga Malaysia. Fasa keempat adalah dibayar pada sepatutnya bulan Desember, namun diawalkan. Mesti kita terfikir sesuatu, kenapa Ismail Sabri awalkan? Rupanya beliau awalkan bantuan ini adalah untuk persediaan rakyat Malaysia menghadapi MTL ataupun Monsun Timur Laut. Apapun tuan-tuan dan puan, terus bersama di dalam channel ini untuk info yang lebih banyak lagi di Malaysia. Selamat pagi, salam sejahtera Malaysia, salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan semua. Hari ini ramai yang sudah mengetahui keadaan UMNO pada ketika ini. Ada yang cakap UMNO bakal tumbang PRU ke-15. Ada yang kata
Zahid bakal kalah di parlemen Bagan Datuk, walaupun itu adalah kerusi yang sudah lama beliau pegang. Ada yang kata PN tak layak lagi untuk bertanding PRU15. Pendek kata, PN tidak mampu menang PRU15. Yang hanya berlawan pada PRU15 penentuannya adalah BN dan Pakatan Harapan sahaja. Jadi kita melihat beberapa persepsi rakyat, persepsi netizen, dan juga semua peminat-peminat politik, pengundi berkenaan dengan parti-parti yang ada di Malaysia pada ketika ini. Zahid Hamidi, lama yang kata beliau tidak layak lagi untuk menang PRU15. Beliau seharusnya digugurkan UMNO. Beliau telah membuat persetujuan, beliau telah membuat satu keputusan tanpa persetujuan top 5 UMNO berkenaan dengan calon-calon yang tidak menjadi calon di parlimen. Calon BN yang sepatutnya dicalonkan tetapi digugurkan Zahid Hamidi. Ada yang kata Zahid Hamidi tidak layak lagi untuk berada dalam UMNO. Tuan-tuan dan puan, hari ini ramai yang membuat keputusan bahwa Zahid Hamidi tidak layak untuk menang di Bagan Datuk. Saya ada buat kajian, dan kajian ini seluruh Malaysia boleh undi, tidak kira siapa, tidak kira dewasa, dewasa sikit, yang semakin dewasa dan yang sudah veteran dipersilakan untuk membuat undian ataupun menjadi responden. Saya ada buat kajian di dalam channel saya. Saya bertanya melalui satu post dalam community channel saya, rasanya Zahid Hamidi menang di Bagan Datuk atau bakal menempah kekalahan besar? Saya tanya begitu, dan saya menyediakan 3 pilihan undian, 3 pilihan jawaban yang Anda boleh undi ataupun pilih. Yang pertama, Zahid akan kalah untuk PRU ke-7-nya. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan, ini adalah pertandingan Zahid yang ke-7. Pilihan yang kedua, Pakatan Harapan Datuk Seri Syamsul Iskandar bakal menang besar di Bagan Datuk. Dan pilihan yang ketiga, Taufik, anak bekas timbalan Perdana Menteri era Tun Abdul Razak, akan diangkat. Pada bulan Oktober yang lalu, kalau saya tak silap, pertengahan bulan Oktober, Taufik ada membuat kenyataan bahwa beliau akan bertanding di Bagan Datuk untuk menentang Zahid Hamidi, dan hari ini sudah tercapai bahwa beliau akan bertanding di Bagan Datuk. Taufik, anak bekas timbalan Perdana Menteri Tun Abdul Razak, akan diangkat. Nah, itu adalah pilihan ketiga. Soalannya, saya ulang semula, rasanya Zahid Hamidi menang di Bagan Datuk atau bakal menempah kekalahan besar? Anda boleh komen di video ini, ataupun Anda boleh cari kajian yang saya buat di dalam community channel saya. Mana satu pilihan Anda? Adakah Zahid akan kalah untuk PRU ke-7-nya ini di Bagan Datuk, ataupun PH Datuk Seri Syamsul Iskandar bakal menang besar? Dan yang ketiga, Taufik, anak bekas timbalan Perdana Menteri era Abdul Razak, akan diangkat. Jadi tuan-tuan dan puan, melalui ketiga-tiga pilihan undian yang saya buat ini, ketiga-tiga ini paling rendah undian telah mendapat sebanyak 8% undian. Maafkan saya sebelum ini, untuk semua undian setakat ini sudah menghampiri 800 responden, 800 undian, yaitu sebanyak 795 yang sudah buat undian. 795 rakyat Malaysia yang sudah membuat undian, dan yang paling rendah di sini adalah 8% undian ketiga. Taufik, anak bekas timbalan Perdana Menteri Tun Abdul Razak, akan diangkat. Dan undian kedua tertinggi, ini pasti mengejutkan Anda. Zahid akan kalah untuk PRU ke-7-nya. Nah, dan yang tinggi, undian mendapat peratus paling tinggi 58% adalah Pakatan Harapan Datuk Seri Syamsul Iskandar bakal menang besar.